Ananya dan dia perlu menaikkan diri. Kata GG, dia mahukan kill tersebut. Lompatan masuk GG. Hampir sahaja terkorban sini. Rampung membalik untuk mendapatkan stun. GG. Masih lagi pantas pergerakan yang dilakukan. Nyawa ikan Kuja perlu berhati-hati di sini. Mungkin akan terperangkap oleh Rampung. Flicker digunakan dan Rampung tidak berjaya untuk mendapatkan apa-apa. Satu pergerakan yang baik daripada Rampung, tapi lihat bagaimana Nothing to Say hampir berjaya untuk mendapatkan dan Nothing to Say sendiri menggunakan Geek Fam. Memberikan emote Geek Fam kepada pasukan Geek Fam. Ionic di situ. Dan sekarang ini kita Oh melihat no, Dominus. Flicker digunakan dan Nothing to Say dapatkan kill tersebut. Dengan begitu mudah di bahagian top lane pula Ozaveki berhadapan dengan dua orang daripada pasukan Orange Love Esports. Tapi dengan Black Dragon Form dengan mudah dapat meloloskan diri. Cuba untuk clear lane tetapi diganggu seperti yang kita tahu perubahan yang berlaku kepada Alice telah pun melemahkan sedikit nyawanya. Tetapi skillnya lebih mudah untuk dibuka. Sekali lagi Arts hanya boleh clear lane dan lari. Clear lane dan lari saja. Dan kita melihat pada minit yang ke-6 bagaimana Orange Love Esports GG telah pun mencapai level 8 manakala Zon sedikit ketinggalan masih lagi memegang level 7 buat masa kini. Sedikit perlahan untuk memberikan gerakan yang agresif. Manakala kita melihat Orange Love Esports telah pun berjaya menjatuhkan 3 turret. 3 turret milik pasukan Geek Fam dan di samping itu baru sahaja berjaya mendapatkan turtle. Ini menyebabkan perbezaan ekonomi 5,000 ke hadapan bagi pasukan Orange Love Esports. Okey, mereka cuba cari Ozaveki. Knockup cuba untuk dicari tetapi sedikit lewat pergerakan yang dilakukan oleh GG. Lihat bagaimana Orange Love mengawal rentak permainan yang ada. Mereka cuba untuk mengambil kesemua yang pasukan Geek Fam mampu untuk cari. Yap, kita melihat bagaimana Orange Love Esports mengawal map dengan begitu bagus, memberikan facial kepada ketiga-tiga lane, top, mid dan juga bottom. Manakala Geek Fam seperti hilang arah di sini. Nothing to Say. Damage daripada Nothing to Say dan lihat bagaimana serangan jarak jauh GG telah menggunakan Tempest of Blade tetapi GG akan mereka di Ozaveki last hit di situ dan mereka berjaya untuk masa turret ini tapi Rampung baling apa tu? Cubaan untuk menghalang push yang dilakukan oleh Orange Love Esports. Zon berada di kawasan bush. Okey, dia cuba untuk mencari target, cuba untuk mencari high tapi Tonrose tidak mengena. Kuja di bahagian hadapan cuba untuk mencari zone. Puncture telah digunakan Ozaveki. Pas mereka diri tetapi Arts berada di tengah-tengah perlawanan dan nampaknya dia tidak berjaya untuk bertahan. Saya menjangkakan kalau dia ambil Vengeance mungkin lagi sesuai untuk melakukan pergerakan tersebut. Dan Ikuto, saya ingin bertanya kepada anda, jika walaupun Geek Fam berjaya melakukan pertahanan sampai kepada fasa late game, adakah mereka mempunyai damage yang mencukupi untuk melakukan comeback? Jawapan saya sepertinya tidak, kerana mereka hanya perlu bergantung kepada Zone yang menggunakan Lancelot dan kita tahu Lancelot ni kuat di awal game sahaja. Yep, dan sekarang ini telah pun ingin memasuki mid game dan kita masih lagi belum melihat Zon memberikan impact. Balingan yang baik pada Rampung tetapi Rampung telah terkorban dan Arts mendapatkan kill tersebut. Dan lihat bagaimana GG. Wow, sangat agresif pemain ini. Dan pasukan daripada Orange Love mengawal rentak permainan daripada awal hinggalah sekarang. Memang tak ada apa-apa yang mampu dilakukan oleh pasukan Geek Fam. Ya, pada minit ke-8 Orange Love Esports telah pun berjaya mendapatkan perbezaan gol sebanyak 7,000 dan sekarang ini Orange Love Esports telah pun memulakan turtle yang seterusnya dan saya pasti ini akan melonjakkan gol kepada 8,000 perbezaan di antara kedua-dua pasukan dan semestinya Geek Fam semakin lama semakin jauh ditinggalkan oleh Orange Love Esports. Namun begitu, jika mereka dapat melakukan pertahanan pun seperti sedikit sukar untuk mereka melakukan comeback. Nothing to Say. Balingan yang baik tetapi GG telah pun tiba dan saya rasa itulah kesilapan daripada Nothing to Say. Dan wow, GG bermain dengan sangat agresif Tempest of Blade dan dia berjaya untuk melarikan diri. Agak agresif. Terlebih agresif, mereka berada di bahagian hadapan tidak perlu mengambil risiko yang berlebihan. Kuja 1 lawan 4 dan lihat bagaimana Ozaveki pergi ke backline dan dia berundur semula untuk mencari Kuja sedangkan dia boleh pergi mencari high jadi satu pergerakan yang boleh dipersoalkan sedikit. GG
Cuba untuk bertarung di sini. GG masih di bahagian hadapan. Rampanya mangsa pertama. Tapi Dominus berjaya untuk mendapatkan kill tersebut. Lihat bagaimana Zon cuba untuk masuk. Tapi dia hanya tertewas begitu saja. 9 berbalas 5. 7,000 yang menjarakkan mereka. 2 untuk 1. Kelebihan masih lagi untuk mengelak Tempest of Blade dan Zon tertewas begitu saja. terlebih agresif di sini kerana mereka yang berada di bahagian hadapan tiada sebab untuk mereka mengambil risiko di mana menyebabkan dirinya boleh terkorban begitu sahaja. Ya. Buat masa sekarang 7,000 menjarakkan mereka dan pause telah pun diminta oleh pemain kita pada hari ini. Daripada segi perlawanan kita nampak yang mana pertunjukan yang tidak begitu menarik ditunjukkan oleh pasukan Geek Fam. Kalau mereka tewas memberikan cabaran tidak mengapa, tetapi mereka macam tak tahu nak buat apa sekarang. Ya, saya setuju. Nampak seperti semakin lama semakin mereka hilang arah tujuan apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dielakkan. Seperti yang dikatakan oleh Kutu, mereka seperti tak tahu apa yang perlu dilakukan untuk mendapatkan kemenangan. Dan kalau kita nak berbincang daripada segi line up pun, walaupun mereka dapat melakukan pertahanan berkali-kali, daripada damage scaling, hero yang mereka pakai seperti menghadapi kesukaran yang sangat besar jika nak berbandingkan dengan Link di fasa late game. Daripada segi late game, kita ada Link punya damage, kita ada Chang'e punya damage, kita ada Pharsa punya damage. Ya, ada Yuzong, tetapi saya agak terkejut kenapa Yuzong tadi dia tak turun dekat depan Chang'e. Mungkin menjangka yang ianya sedikit berisiko ataupun dia cuba untuk menolong kawannya di bahagian belakang. Tapi itulah dia pertarungan kita dan 8,000 sudah pun yang menjarakkan kita. Ya, pada minit yang ke-10, jom kita recap apa yang telah terjadi. Orange Love Esports berjaya mendapatkan 9 kill. Geek Fam hanyalah berada pada tahap 5 kill buat masa kini. Perbezaan gol adalah 7,000 buat masa kini. Dan sekarang ini Orange Love Esports berjaya mengawal sepenuhnya map, berjaya menjatuhkan 6 turret, manakala Geek Fam belum lagi berjaya menjatuhkan walau satu pun turret milik pasukan Orange Love Esports. Dan sekarang ini kita melihat bagaimana Orange Love Esports semakin lama semakin mengecilkan kawasan di mana Geek Fam boleh bergerak dengan bebas. Lord telah pun hidup. Namun begitu, saya menyangkakan Orange Love Esports menantikan Luminous Lord untuk keluar terlebih dahulu sebelum mereka memulakan Lord. Dan Geek Fam seperti menjangkakan perkara tersebut akan berlaku. Mereka seakan-akan bersedia untuk cuba bergerak ke arah Lord. Ya, tapi saya nak katakan yang mana daripada segi berapa cepat Lord boleh jatuhkan. Nampak tak? Nampak tak? Kalau ikut penjahat tu cakap, nampak tak? Damage dikeluarkan sebentar tadi. Memang Zon tak boleh nak keluar daripada rumah dia. Duduk dalam je. Kutu, kalau tak nampak damage keluaran daripada Nothing to Say tadi, pendek umur. Tapi tak apa. Sekarang ini kita melihat Rumble berjaya menggunakan injector kepada Nothing to Say, tetapi nothing is going to happen kerana Nothing to Say agak kebal di sini. Rumble cuba untuk bertahan, tetapi mereka hanya membuatkan Lord dengan 2 orang pemain. Saya jangkakan, bayangkan kalau ada Chang'e, berapa cepat mereka boleh jatuhkan. Gabungkan dengan Pharsa pula, pasti lebih cepat. Dan sekarang ini Ozora Veki cuba untuk mengganggu GG. Jadi mereka sudah pun membazirkan ultimate yang ada aim, tak tahu nak terbang mana. Tapi dia berjaya untuk berputar dan sekarang ni apa yang perlu dilakukan? Kita balik kepada Lord sebab Yuzong dah guna Black Dragon, semua dah gunakan skill dan Hai masih lagi ada Meteor Shower, jadi mudah saja untuk diambil. Rumble berjaya untuk menggunakan flicker untuk menaikkan diri. GG ke hadapan, tapi nyawa GG sangat-sangat rendah. Berjaya untuk mendapatkan Rumble dan Arts tidak berjaya untuk melakukan apa-apa. Orange Love Esports ada Chang'e, ada Pharsa, Feather Airstrike digabungkan dengan Meteor Shower. Siapa yang dapat lakukan pertahanan? Susah nak bertahan di situ. Minion dengan sekelip mata saja boleh dilenyapkan. Dan kemudian Orange Love Esports boleh saja menjatuhkan turret dengan begitu mudah. Sepatutnya komposisi ini tak boleh berkesan disebabkan Orange Love Esports mereka punya hero jarak jauh sahaja. Tapi disebabkan
tidak ada satu hero pun yang boleh pergi ke backline. Sepatutnya Becky boleh tapi tak ada apa-apa impak. Becky dengan Rumpel boleh. Tetapi ini yang menyebabkan perkara sedikit sukar untuk Geek Fam. Apabila Link diambil, ini menyebabkan Geek Fam terbahagi fokus. Nak tangkap siapa? Nak tangkap Chang'e, Fasa ataupun Link. Betul. Kita lihat bagaimana Luminous. Damage yang dikeluarkan di antara dua pemain ini. Aim dan juga Hi ataupun HY mudah saja mencari target. Mungkin kelemahan mereka adalah untuk menamatkan game. Tempest of Blade untuk mencari knock-up dan GG. Akhir masa yang pertama, surprise sempat dibuka tetapi terkena sebentar tadi damage yang dikeluarkan. Tapi lihat bagaimana Black Dragon, Ozara Becky, burung kejar naga, naga kejar burung. Tidak berjaya untuk mendapatkan knock-up tapi Masya Allah damage yang dikeluarkan. Memang bila burung Phoenix bertemu dengan naga, naga terciduk sebentar tadi. Terutamanya ada Chang'e juga yang membantu. Ada bulan, ada burung, naga tak boleh nak buat apa-apa. Tiada GG, tiada Link, tiada masalah. Orange Love Esports mampu menjatuhkan ketiga-tiga inhibitor turret. Persoalannya, adakah mereka mampu untuk menghabiskan game buat masa kini? Meteor Shower Dominus sudah hampir mati sebentar tadi. Lihat Hi ataupun HY mereka fokus kepada Crystal tetapi mereka terpaksa berundur. Nothing to save je untuk mengelakkan flame shot. GG telah pun hidup dalam perjalanan untuk mengambil buff biru terlebih dahulu. Dan nampak seperti Geek Fam tak mampu nak melakukan apa-apa. Oh wow. Tonros tidak terkena. GG. Pakai agresi. GG cuba untuk ke hadapan. Dan memang mereka tak berikan peluang. Ozara Becky cuba untuk bertarung. Nanti Tuse lihat bagaimana HY mengurangkan nyawa Arch. Wow! Damage mencukupi dengan Feather Strike. Di balik masuk adalah Kuja. Rumpel pula yang akan jadi mangsa. Lihat bagaimana Crystal ini akan dijatuhkan. Tetapi Zom dapatkan satu kill. Permainan yang baik daripada GG dan juga Zon. Tetapi kemenangan